Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bila bagi tuntutan kita mulai ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Talibah kalau orang biasa nama sebenar dia Ustaz Azli Musa. Tak ingat Ustaz. Jadi apa membuang masa saya ingin menjemput Ustaz lah untuk menyampaikan jamaah beliau lain, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'in wa la aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi istana bi sunnatihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Apakah kamu tidak melihat ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, nanakisu ru'usim 'inda rabbihim, mereka akan menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, Rabbana absarna, ya Allah hari ini baru kami tengok, baru kami lihat. Wa sami'na, hari ini baru kami dengar. Bila dah tengok, bila dah dengar, farji'na na'mal salihan, kembalilah kami ke dunia semula untuk beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya hari ini baru kami beriman. Somati ya pengurusi surau, Sultan Kuasa, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, tuan kepada sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terlebih dulu bersama kita merafakkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam berbahagia ini. Allah taala masih lagi menyangka umur kita, masih lagi memberi kekuatan pada kita untuk sama berada di rumah Allah dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya ucapkan jazakumullah khairul jazak pada pihak surau yang sudi untuk memberi ruang kepada saya untuk memberikan tazkirah sebelum kita masuk solat isyak ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan dapat memberi panduan kepada kita sebelum untuk kita meneruskan kehidupan kita ini sebelum kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi mesti royak dah. Tu sebab ramai tak kenal nama hamba ni. Nama gelaran ramai orang kenal. Kadang-kadang sebut Ustaz Nur Azli Nur dok kenal, Ustaz Talibah kenal. Tu dia. Tak apalah. Boleh belaka lah. Jadi nama Nur Azli bin Musa. Nur Azli bin Musa, asal pada Perak. Sekarang duduk di Perak lah, di Ipoh, Perak. Kerja dakwah je lah. Mana-mana orang panggil pergi lah. Terengganu ni lama dah duduk pergi. Ni baru sampai pula Terengganu ni. Ayat yang saya baca tadi, bagaimana ayat ini kita baca pada pagi Jumaat subuh. Surah Sajadah. Tu sebab orang baca surah Sajadah ni kata sunat baca pagi Jumaat ni, dia kata sebab dan surah Sajadah ni mengandungi ayat-ayat menerangkan benda-benda sudah berlaku, benda-benda yang akan berlaku dan benda-benda yang sedang berlaku dan akan berlaku.
Benda yang kita baca ni, ayat ni, benda yang akan berlaku. Adakah kita termasuk ni, golongan ni yang Allah nak bagi tahu ni, adakah kita termasuk golongan ini? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini penyakit sepanjang zaman. Makna orang hari ni duk yakin. Krisis keyakinan, orang kata krisis keyakinan. Duk yakin. Duk yakin dengan janji Allah, duk yakin dengan Islam. Ni masalah ni miskin krisis keyakinan. Allah ayat lama dah. 1400 lebih dalam Al-Quran ayat lama dah tentang krisis keyakinan. Manusia duk yakin. Bila masa duk yakin? Ni. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Apakah kamu tidak akan melihat orang-orang yang mujrim, yang durhaka kepada Allah Ta'ala, yang lawan agama Allah Ta'ala? Akhirat besok dia kata nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Mereka akan menundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Macam mana kita buat silap dengan orang ini? Silap minta maaf encik, minta maaf abang, kakak minta maaf. Tunduk kepala, begitulah manusia. Besok yang buat silap dengan Allah Ta'ala, dosa dengan Allah, durhaka pada Allah Ta'ala, nakisu ru'usim 'inda rabbihim, menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berkata, dia kata apa? Dia kata Rabbana absarna. Ya Allah, hari ini baru kami tengok, ya Allah. Baru tengok bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana dahsyatnya penyesaan yang diterima oleh orang-orang durhaka kepada Allah. Yang gunting lidah, yang pok kepala dia pecah. Macam-macam. Baru tengok. Dulu dunia Tok Guru nak kabur juga. Bukan nak kabur juga. Ustaz-ustaz kabur juga. Tapi kami buat buta je mata kami. Buat tak nampak aja. Hari ini, ya Allah, baru kami tengok, ya Allah. Betapa dahsyatnya. Ini dia. Dunia nak kabur juga. Tapi buat tak nampak. Buat buta je mata dia. Bila Tok Guru nak kabur ke dia? Bukan sekadar kami tengok hari ini. Wasami'na. Hari ini baru kami dengar. Bunyi api neraka, bunyi jeritan orang yang disesor. Menjerit sana, menjerit sini, telaung sana, telaung sini. Dulu Tok Guru kabur juga. Dalam kuliah, dalam ceramah kabur juga. Tapi kami buat pekak je telinga kami. Buat dek je. Kabur juga. Memang tak tahu. Hari ni, ya Allah, baru kami dengar. Dahsyatnya. Bila dah tengok, bila dah dengar, kami barulah minta ke Allah Ta'ala, farji'na na'mal salihan. Kembalilah kami ke dunia, ya Allah. Kami nak beramal soleh. Baru nak minta kembali dunia. Nak beramal soleh. Kembalilah, ya Allah, ke dunia. Kalau aku jadi cikgu dulu, kembali balik semula aku ke dunia. Aku nak cikgu yang beriman padamu, ya Allah. Kalau aku jadi polis dulu, kembali aku ke dunia. Nak jadi polis yang baik, nak beriman. Kalau aku dulu jadi askar, kembali boleh aku jadi askar yang beriman padamu, ya Allah. Kalau aku dulu jadi wakil rakyat, balik-balik nak wakil rakyat beriman padamu. Kalau aku menteri, balik-balik tak nak rasuah dah, nak baik. Minta kembali ke dunia. Merayu pada Allah Ta'ala. Bila dah tengok, bila dah dengar, minta kembali ke dunia. Allah pun tengok. Allah kata, betul ke ni? Nak insaf dengan sedar ni. Allah nak uji. Dalam tafsir kita ni, nak uji. Allah nak uji betul tak mereka ni insaf dan sedar. Betul mereka ni nak ikut cakap aku ni, nak dengar cakap aku ni. Allah nak uji. Maka bila Allah nak uji, tengok mereka ni insaf, Allah uji. Allah perintah, udkhulun nar, kata Allah, masuk kamu semua dalam neraka. Allah nak uji, ya. Masuk semua dalam neraka. Bila Allah perintah masuk neraka, cekap pinggang neraka. Berapanya? Kita bukan masuk neraka. Balik dunia. Tak sampai seminit. Dia kata insaf, dia sedar. Dia nak beramal soleh, nak ikut cakap Allah Ta'ala. Tak sampai seminit. Bila Allah perintah masuk neraka, lawan cakap Allah Ta'ala. Allah nak uji je. Ni dia manusia. Dalam tangga tu pun dah dengar, dah tengok. Ada di tempat macam itu pun nak minta ni, Allah perintah lawan lagi. Tak sampai seminit. Allah kata, inilah manusia tak pakar. Aku betul ingat dia nak insaf dan sedar. Di dunia pun dia kata dia nyesal dah. Di akhirat pun menyesal.
dah kembali nak beramal soleh. Tapi bila aku perintah, tak sampai seminit lawan cakap aku. Bila lawan cakap aku, kata Allah, udkhulun nar, kali kedua, masuk neraka kali kedua, kamu tibalah azab daripada aku, kata Allah. Katanya dalam tafsir ni, sekiranya kamu terjun neraka kali pertama aku suruh, nescaya sejuk. Sebab aku uji. Mana kalau masuk neraka, kata Allah, dia terjun neraka. Sebab aku patuh perintah Allah, sejuk neraka tu. Aku nak uji je, nak ikut cakap aku ke tak? Dia lawan. Tak sampai seminit. Lawan cakap Allah Ta'ala. Udkhulun nar kali dua, masuk neraka kali kedua, mutimalah azab daripada aku. Pasal apa berlaku ini semua? Ini inna muqinun. Hari ini baru kami beriman. Hari ini baru kami yakin. Ini krisis keyakinan. Manusia tak yakin. Bila berada di akhirat besok, bertemu Allah Ta'ala, bila tengok macam-macam dan dengar macam-macam, baru nak beriman. Kamu tak beriman, yakin di dalam dunia ni. Nak percaya apa lagi? Kita ada Quran ustaz-ustaz duk ngajar, tok guru duk ngajar ni. Kalau tok guru ni ngajar ni, kalau dia guna pemikiran sendiri atau ambil pendapat-pendapat orang manusia lain, tak apa juga. Ni guna ke Al-Quran, nas, dalil Quran, dalil hadis, tak percaya juga. Nak buat ke mana? Tak yakin. Ni sikap manusia. Itulah ini. Kita takut kita termasuk golongan ini. Nak yakinnya bila bertemu Allah Ta'ala. Bila dah tengok besok, bila dengar macam-macam, baru nak yakin. Dalam dunia, tak mau yakin. Masih lagi lagu-lagu, masih wah-wah lagi. Ini dia. Masalah penyakit manusia lah ni. Masalahnya, sebab dia, kita tak rasa lagi. Itu sebab kita tak yakin. Bila kita dah rasa, baru kita yakin. Macam hari ni pasal apa orang masih ragu-ragu tak yakin dengan hukum Islam. Sebab dia tak rasa. Nikmat keadilan hukum Islam ni, dia tak rasa. Itu dia kata macam-macam, tak rasa. Macam kita dulu lah, kita ni duk belajar saja. Dok, belajar tentang ekonomi Islam. Kita belajar belaka. Sistem mudharabahnya, bersama ajilnya, macam-macam kita belajar kan. Sistem perbankan Islam ni, kewangan Islam kita belajar. Tanpa riba. Kita belajar je. Sebab kita nak buat, kita nak tahu keindahan dia. Bila kita buat lah ni, kita ada sistem mudharabah. Kita rasa bubuh dalam bank. Bank kata dalam sistem Islam, kita rugi sama rugi, untung sama untung. Kalau konvensional, kita labur duit kita, dia tetap persen dia 6%. Rugi, kami rugi ke, untung ke, 6%. Ini betul dalam Islam. Tapi Islam kata rugi sama rugi, untung sama untung. Kalau rugi, kita sama rugi, untung. Ini sistem Islam. Bila kita buat, baru kita rasa, bagus sistem Islam. Kita buat sekarang ni Ar-Rahnu. Pajak ganda Islam. Mari tengok juga. Tengok siapa yang masuk. Untuk bukan Islam je. Orang rajin ni, kadang-kadang ni orang India. Ramah muda tu pergi. Dia pergi. Sebab ini cerita pada pajak ganda Islam, dia tidak macam ceti. Ada ceti sini. Ada tak? Nganu ni ada ceti ke? Tak ada lah. Ada juga. Ceti dia bunga dah ada kan. Dia boleh bayar. Habis barang kita. Tapi kalau pajak ganda Islam, dia ada upah simpan. Kalau mu tak bertebuk, jual. Jual katanya, okey. Berapa modal, ada lebihan, bagi balik ke tuan. Jadi orang India banyak lagi. Orang India suka. Kadang siang tengok. Cincin, tanya. Ni cincin berapa boleh laku? Ni cincin bukan mahal laku mana? Suasa bagi kat dia. Dia ni laku dia cek dulu apa semua tak. Jadi hamba tengok memang India raja benda ni. Tapi banyak ramah sebab dia yakin dengan sistem pajak Islam. Dulu orang tak tahu cakap pajak ganda Islam, orang tak tahu. Tapi bila kita buat ni, masing-masing betapa indahnya Islam. Termasuk hari ni kita gagal sangat sehari dua ni pasal sebab di Terengganu. Sebab nawatan. Gagal habis. Kata zalim. Tak beri kemanusiaan. Ni memalukan orang. Sebab apa? Sebab dah buat.
Hukum sebab dalam mahkamah syariah ni lama dah adanya. Peruntukan tu lama dah. Hamba kerja mahkamah syariah dulu. Dulu lah, tengok. 10 tahun hamba kerja dulu. Tak benar. Sebab walaupun peruntukan tu ada dalam peruntukannya. 6 sebab tu, suruh Malaysia ni 6 sebab lah. Paling tinggi sebab orang. Sekarang ni pun 6 sebab. Itu yang kita nak pindah RU 355 tu. Nak pindah supaya 6 sebab. Takkanlah 6 sebab ni berzina 6 sebab. Nak pindah lah bagi hukum zina ni. Ada 6 sebab tapi tak pernah sebab. Kita jangan lupa tu. Di Pahang dulu, ingat tu, Kartika dulu minum arak. Mahkamah hukum dia sebab 6 sebatan. Kartika kebetulan orang Perak pula. Malu orang Perak aja dia tu. Hamba ngakulah orang Perak duduk Kuala Kangsar. Tapi dia insaf lah. Lepas kena hukum, kena sebab, dia insaf lah sedar. Masalah bukan dia lari, masalahnya dia nak disebab. Dia nak disebab, tapi masalah tak boleh sebab. Ini masalah pening bagi kita ni. Mahkamah dah putus, dia kena hukum sebab. Tapi pasal apa mahkamah syariah di Pahang tak boleh sebab. Ni masalahnya. Bila berlaku dia nak sebab tak boleh ni, kata gitu gini-gini. Tak ada tukar sebab lah apa benda. Udah. Sultan kata, better ampunkan dia. Ampun dah. Sultan pula tak ada kena mana, boleh ampun pula orang. Bagi dia hikmat masyarakat cuci jambang. Cuci jambang sudah lah. Ada lama dah. Tiba bila kita buat ni, dah heboh pasal apa? Sebab orang tak tahu. Ini yang dikatakan nakala minallah. Allah kata laku nakala minallah. Inilah cegahan daripada Allah. Allah cipta kita. Allah mencipta kita manusia ni. Dia tahu di mana lebih kurang kita ni. Aku yang cipta kamu semua, aku tahulah. Itu sebab bila aku tahu kelemahan manusia ni, sebab aku yang cipta manusia, itu sebab aku semua sebab. Zina sebab 100 rotan. Mencuri potong tangan. Aku yang cipta manusia, aku tahu di mana lemahnya manusia ni. Buat sebab ni, kalau kamu nak jaga, dia kata harta kamu, mencuri, potong tangan. Kalau kamu nak jaga, dia kata, keturunan, tak lahir anak luar nikah ni, kamu kalau berzina, sebab 100 rotan. Kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Nak jaga agama, murtad, man badala dinahu faqtuluhu. Siapa yang tukar agama, pancung. Dia tak siap dah. Dia tahulah aku yang cipta manusia ni. Tapi kita nak buat, nak yakin masalah, nak yakin. Bukan pakai kita nak sokong. Sokong, saya menyokong ni tak. Kita tak reti. Nak cakap juga. Beragama ni. Kalau cakap beragama, agama tak apa juga. Ini tak, nak reti agama nak cakap juga. Bukan ini. Inilah masanya bila lagi. Kita dah mereka 61 tahun dah mereka. Lama dah. Apa alasan lagi nak laksanakan hukum Islam? Apa alasan lagi? Orang kata, kita ni jangan gopoh gapah. Gopoh gapah apa dah 61 tahun dah kita merdeka. Sedangkan Nabi SAW menyampaikan Islam ni 23 tahun. 23 tahun. Kita dah 61, gopoh lagi ke? Kita laksanakan Islam ni bitadarruj, dia kata, step by step. Berperingkat-peringkat. Sampai bila? Kata berperingkat-peringkat. Betul lah, bitadarruj betul. Hamba pun setuju. Tapi tetapkan deadline dia. Aku laksanakan Islam ni, bitadarruj kata selama 20 tahun. Musabahlah. Okey, 5 tahun pertama kita buat ekonomi Islam. 5 tahun tu ekonomi Islam lengkap belaka dah. Penuh ekonomi Islam. Lepas tu 5 tahun kedua kita buat pula pendidikan Islam. Sampai 10 tahun pendidikan Islam berlaku. 5 tahun yang ketiga kita buat pula undang-undang Islam. Lepas 20 tahun makna Malaysia ni menjadi sebuah negara Islam.
barulah betul. Ini berperingkat-peringkat. Sampai bila? Sampai mampu. Tak bayar sampai bila? Bayar dah ni. Macam mana? Berperingkat-peringkat. Bitadarus. Pada tahun lepas pun, begitu juga. Tahun lepas pun, begitu juga. Tahun lepas pun, begitu juga. Mampu kamu. Sampai bila? Ni masa dah lansa dah kata 61 tahun. Nak bandingkan Nabi 23 tahun dah. Ini 61 apa 21 tahun kita merdeka ni. Tak dah nak buat lagi. Bila orang nak buat? Allah lah. Ni dah masa dia. Patut kita sokong lah. Ini bukan kita nak sokong. Kita bagi pulak melirukan orang. Ini bukan sebatan dalam Islam. Memang siapa kata dalam Islam. Tapi itulah peruntukan yang ada. Peruntukan ada. Itu yang kita minta penda. Lalu 355 baru ni nak penda. Bila Tok Guru Haji itu bawa dalam parlimen, nak penda, bising. Dia kata ini nak penda ni nak hukum hudud, Dok kita tak kabur pun nak hukum hudud. Itu sebab bila bincang-bincang semula, bila Tok Haji bentang kali kedua, bincang kita tetap terus hukuman dia. Supaya orang dok kata kita nak buat hudud. Benarnya hudud lah. Kembali kepada hukum Islam. Bila bising, ditetapkan hukumannya. Dulu penda aja 356. Sekarang ni Mahkamah Syariah Malaysia, hukuman paling besar di Mahkamah Syariah 356. Mana siapa berzina paling besar, berzina 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 sebatan. Itulah paling tinggi Mahkamah Syariah, 6 sebatan. Tak lebih pada itu, 6. Jadi bila takut dikata orang kata macam-macam, ditetapkan. Maknanya kalau 3 tahun tu nak penda, jadi 30 tahun. RM5,000 denda jadi RM1,000 ke apa tu? Apa dia RM50,000 dan juga 6 sebatan kita nak tukar jadi 100 sebatan. Tetapkan dia punya pindaan tu biar orang faham, biar orang tahu bahawa hak ni hak kita nak pindah ni. Hak 3 tahun tu jadi 30 tahun. RM5,000 ni jadi RM50,000 dan juga 6 sebatan tukar jadi 100 sebatan. Tetap hukuman ni nak pindah hak ni. Barulah orang kata sikit lah. Kata bukan hudud, dia kata. Tak apa. Tapi masalahnya multi polis pula. Dia kata bukan hukum Islam ni, dia kata. Ni pun satu juga ni. Dia ni nak apa sebenarnya? Multi polis nak apa sebenarnya? Kabur kan di polis dia nak buat sunnah, dok juga. Kalau dia bersyukur sangat di polis tu, dia nak buat hukum Islam, hukum hudud, dok juga. Bila orang nak buat, dia nak kacau apa? Dia nak apa sebenarnya? Dia kabur kan apa? Nak apa sebenarnya? Memanglah. Mu kena ingat dia kata 30 tahun. Itu bukan hukum Islam, dia kata. Lepas tu denda RM50,000. Itu bukan Islam. Betul lah. Hak 100 sebatan. Bukan hukum Islam. Mu aja bukan hukum Islam. Betul lah. Dia bertikahkan 30 tahun. 3 tahun kita nak penda jadi 30 tahun. RM5,000 dan RM50,000. Dia kata ini bukan hukum Islam. Betul. Bukan hukum Islam. Tapi 100 sebatan. Bukan hukum Islam. Ya Allah perintah dalam Quran. Surah An-Nur ayat kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah. Orang perempuan hak zina, orang lelaki zina, naklah sebat dah 100 rotan. Ini ayat muhkamat, bukan mutasyabihat. Tak payah nak tawil-tawil dah. 100 sebat. 100 sebat semua orang tahu. 100 sebat. Maknanya memang mubtikan 30 tahun, mubtikan RM50,000 denda. Hak 100 ni, ya Allah perintah dalam Quran surah An-Nur, mu tak kata pula ini hukum syarak. Dah mu nak apa sebenarnya? Dia kabur kan apa? Mu buat dok juga. Kalau kamu ada cuba nak buat, tak apa juga. Mu buat dok juga. Orang nak buat belum kacau siapa. Sunnah apa mu nak bawa ni? Jadi ini kita nak kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu? Dia tak tahu. Sebab tu
Aku mana? Sebab Islam ni, hukum Islam ni terlalu detail. Tak ada dalam agama mana. Tak ada. Detail. Islam ajar kita nak sebab orang kayu sebab tu rotannya besar mana. Besar mana. Lepas tu bercara sebab pun dia ajar dalam Islam. Nak sebab tu, cara sebab tu macam mana. Tak boleh sebab macam sivil ni. Kita nak angkat tu tak boleh lebih pada bahu. Ibarat kata kalau kita bubuh kitab dalam ni, ini rotan, sebab ni kitab ni dok jatuh, tak boleh. Kita nak lepas gerang. Macam sivil ni, ini wakil rakyat ni kita bagi kuat sikit. Tak boleh. Tak boleh dia semua siapa pun sebab gini je. Tak boleh. Macam kita tengok YouTube Aceh. Aceh tu. Cuma kita kesal kita tak apalah. Khaliat ramai juga kan, walaupun dalam mahkamah tertutup jugalah. Satu orang boleh tengok, patutnya terbuka. Nak buat ni patut di stadium. Di stadium ataupun macam Aceh tu lepas Jumaat. Jumaat ni pasal perempuan duk tengok. Kita nak perempuan sekali tengok. Biar orang kata dapat keinsafan. Kesedaran hukum Islam ni bukan nak mencederakan fizikal, tapi nak mencederakan maruah, harga diri dia. Ini yang lebih pentingnya. Anak hamba ngaji Madinah. Dia kata baru ni, dia kata dia telefon, kata kawan dia ajak pergi tengok pelaksanaan hukum hudud di Saudi. Pancung. Dia kata dia bukan selalu ada. Bila ada je pergi. Pergi tu tak boleh dekat, tengok jauh je. Tak boleh ambil gambar apa, tak boleh. Kamera tak boleh. Bolehkan tangkap siapa ambil gambar. Dia cerita gambar Allah. Dia kata dia kata tak nak pergi tengok dah. Dia kata tengiang-ngiang malam tak boleh tidur. Ingat kata tak kawan ajak tak nak pergi lah kata. Tengok bagaimana parang apa ni pisah ni, apa ni parang ni nak ni penggal kepala dia, bagaimana terpisah kepala badan, darah macuk apa semua ni. Dia kata dok tak nak tengok lah, dia kata gerul. Itulah tengok kalian jauh, dia kata dok boleh dekat-dekat. Itu sebab Allah tahu. Dia kata aku yang cipta kamu, aku tahu, kata Allah, di mana lebih dan kurangnya kamu. Tu buat aku ni. Sebab kita dok buat, dok rasa bagaimana indahnya. Itu orang tak ada tu. Yang orang bukan Islam dok bising-bising ni pasal apa? Kita dah abah dah Islam, bahawa ini bukan untuk hukum Islam, ini untuk orang Islam saja. Cuma dia boleh buat pilihan lah. Fakum au a'rid anhum kan. Maknanya dalam Quran kata bahawa orang kafir boleh pilihan. Macam kita pilih, mu nak hukum sivil ke nak hukum hudud ni. Pilih. Tu orang India, Malaysia, petikan bila kita khabar ke dia bahawa hukum Islam ni, hukum hudud, kalau buat ni kita untuk Islam saja. Orang bukan Islam tak termasuk benda ni. Dia petikan. Tu di Aceh tu tengok ada orang India kena sebat kata. Dia petikan. Itu royak ke dia. Yang Aceh tu bukan kita paksa dia. Dia nak pilih sendiri, nak disebat. Dia tak nak pergi mahkamah sivil. Dia kerelaan dia. Ia juga. Aku sebat, dia kata 5-10 sebat je. Lepas tu boleh balik. Kalau sivil duduk penjara sebulan. Baik aku sebat je tu. Sebab pun duduklah kuat macam sivil. Baik aku sebat. Jadi ini yang mereka takut bahawa orang bukan Islam dibagi pilihan. Ramai yang memilih pelaksanaan hukum Islam. Daripada hukum sivil, kena penjara, kena bayar denda. Ini dok, kena sebab, udah habis. Balik boleh jumpa anak bini. Sivil, duduk penjara. Tak boleh jumpa anak bini, sebulan jalannya duduk kan. Ni, contoh. Kalaulah kita dapat laksanakan hukum hudud di Kelantan atau Terengganu ni tuan-tuan, dia takut orang bukan Islam, dia akan merontok. Bagaimana mereka melihat sendiri keindahan, keadilan hukum-hukum Islam ni. Contoh kalau Terengganu ni laksanakan hukum hudud misalnya tak. Hukum hudud kan, Terengganu ni ada orang mencuri RM5,000. Curi RM5,000, maka
bercara-bercara memang sabit dia pun ngaku lah. Curi, betul syarat apa semua, maka dia laksanakan potong tangan. Buat di stadium, salahnya potong tangan dia. Mencuri RM5,000. Tiba-tiba orang Cina Perak kena curi RM100,000. Dia kena rompok RM100,000. Cara-cara orang curi, masuk penjara seminggu. Dia akan merotok lah. Apa macam ni dia kata? Kalau Terengganu dia curi RM5,000 je, potong tangan. Aku RM100,000 dia curi, seminggu je kena penjara. Banyak cilaka punya hukum, dia kata. Tak nak guna. Apa pasal? Saya RM100,000 dia kata. Kena seminggu. Tapi ini Terengganu, orang ini RM5,000 dia angkat, kena potong tangan. Saya RM100,000 kena penjara. Apa ini? Jadi bila orang kafir dia tengok benda-benda ni, ia takut orang akan ramai dengan hukum Islam ni. Itu yang dia lawan sangat, walaupun dok kena-mengena dengan dia. Dia takut. Jadi ini masalah kita hari ni, sebab kita dok buat benda Islam ni sehingga mereka merasa tak yakin benda ni. Ini bukan kita saja buat. Benda ni memang perintah Allah dalam Islam. Kena sebab, dan juga itu sebab terlalu detail. Nak mencuri pun dia kata mencuri ni bukanlah mencuri, ada nilai dia. Nilai berapa yang kena potong tangan ni? Takkan isteri curi duit suami kena potong tangan? Kena tak? Kena tak? Isteri curi duit suami RM2,000 salahnya. Kena tak? Kena. Kalau suami kedekut, memang wajib curi pun. Tu dia. Dok kena. Ada nilai dia. Nilai. Dia curi 10 riyal salahnya. Dok kena. Dia ada nilai dia. Dia kena. Lepas tu nak curi pula, keadaan dia curi tu macam mana? Dia lapor ke tak? Memang dia lapor tak ada duit. Itu pun tak kena juga. Tengok juga. Dia curi macam mana masuk rumah. Memang rumah tu tak kunci. Tenganga pintu dia gitu. Dia masuk lah. Jadi tak kena dia. Salah tuan rumah. Kenapa tak kunci rumah dia? Motor. Dia tak kunci kat motor. Dia curi motor. Dapat tangkap semula. Dia ngaku lah, dia kata. Betul ke betul? Pasal apa? Kunci ada, dia kata. Patut kita simpan kunci. Dia terlalu detail. Masalah tangkap, dia kena dia. Sebab salah kita. Tapi kalau memang kunci tak ada situ, dia curi, tu kena. Kereta ke rumah berkunci, itu kena hukum. Mana terlalu detail, terlalu kita nak melaksanakan hudud itu bukan untuk mudah. Itu sebab kita tak tahu nak laksana. Itu sebab orang petikan macam-macam, dia tak tahu. Ini Perdana Menteri pula nak bercakap tentang hukum Islam. Mengerti apa buat Islam? Lebih baik diam. Kita apa benda lebih baik diam. Kalau kita bercakap, confirm bodoh kita tu. Itu dia. Orang tahu kita bodoh. Kalau diam, orang tak tahu kita bodoh. Tapi bila kita bercakap, confirm bodoh. Confirm kita tak reti Islam. Diam sudah. Diam. Ni dok. Dia pun ngaku, dia kata. Amba ni dia kata jahil tak Islam ni. Amba dok layak cakap tentang agama. Sebab amba bukan urusan agama, dia kata. Perdana Menteri sekarang ni lah. Amba tak layak cakap agama. Sebab amba bukan urusan agama. Tapi tak salah kalau amba bertanya, dia kata. Amba nak bertanya. Babi tu haram. Kalau sembelih baca bismillah, boleh makan ke dok? Tu dia bodoh. Tu dia. Kalau dok cakap orang tak tahu dia bodoh. Soalan macam budak tadika, budak pasti kita boleh jawab soalan. Dia tanya gitu pula. Tu sebab baik dia. Kamu dia orang tak tahu bodoh. Bila mu cakap, confirm bodoh. Jahil. Ni. Jadi ini krisis keyakinan yang berlaku kepada kita hari ini. Itu masalah. Kepada kita masyarakat hari ini, dok yakin. Kalau buat, masalah. Nak kata zalim apa bendanya hukum Islam ni? Hak sivil ni, hukum sivil ni. Dah 60 tahun lebih dah kita laksanakan dalam negara kita ni. 60 tahun lebih dah. Memang menyakitkan, memang mencederakan. Sebatan dengar apa kita gerun dah dengar. Tak ada pun orang nak kata zalim. Tak ada kata tak beri kemanusiaan. Tapi kenapa hukum Islam yang selalu tak adalah kata kuat dan rotannya bersoni aja?
Tapi yang hukum sivil ni, yang mencederakan ni, yang menyakitkan, berapa lama nak sembuh tu? Tak ada orang petikai. Tapi bila nak buat Islam, petikai macam-macam. Inilah manusia dok yakin. Sebab dok buat. Kalau buat, masalah. Dalam Islam. Jadi ini yang kita nak, supaya ada ruang-ruang ni yang kita nak buat. Negeri. Jadi kita boleh buat kot suka-suka kita kan. Kita ni ada federal, kita ada kajian pusat, ada kajian negeri. Jadi ada benda-benda yang ada bidang kuasa negeri, kita buat. Kalau ada yang bersangkut dengan pusat, ini kena ada kebenaran daripada pusat dulu. Tak boleh kita buat sesuka hati kita ni. Ini ada peraturan. Jadi mana-mana hak boleh kita buat lah. Jadi ini patutnya menjadi sokongan. Jadi alhamdulillah lah, bila buat pelaksanaan hukum sebab di Terengganu ni, ramailah mufti-mufti yang sokong. Mufti Pelih duk sokong kan. Mufti Pelih masih lagi dia kata duk ikut hukum syarak. Dah nak hukum syarak, mana hukum syarak ni? Mu buat lah. Mu jangan cakap saja. Mu buat, mana dia? Hukum syarak ni. Tunjuk lah. Mu duk buat juga. Di Pelih tu. Kalau mau buat lah apa? Dia contoh pada orang lain. Dok bila orang nak buat, mu petikai macam-macam. Mu tak buat langsung. Oyak ke dia? Dia nak apa sebenar? Nak apa sebenarnya? Ini kita nak supaya kita buatlah mana mampu kita buat hukum Islam ni, baru kita rasa. Itu sebab kita dok buat tu, kita dok rasa tentang keindahan hukum Islam ni. Ini yang berlaku. Jadi ni tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan ni, dia beza lah kita Terengganu, Kelantan nak banding dengan Perak. Perak ni penuh dengan Cina saja. Tuan, sini Islam, Melayu Islam, majoriti. Kelantan, Perak, Cina saja. Pergi Ipoh. Tuan-tuan pergi Ipoh, ada nampak kedai-kedai signboard kedai Melayu? Ada. Di bandar besar Ipoh. Tak nak pergi Ipoh ke? Pergi sekali. Conceng kamu pergi Ipoh. Tak ada. Kita Terengganu sejuk, Terengganu kedai hardware Melayu punya haji tu, hotel pun haji ni punya tu, sejuk di Kelantan, kedai mah ni, kedai batik Melayu. Perak conceng tak ada. Melayu tak ada. Gila bandar besar tak ada. Melayu Ipoh, Taiping, Teluk Intang, ni semua tempat bandar besar ni Cina belaka. Itu yang kita bimbang sangat ni. Bimbang sangat lah kalau dilaksanakan pilihan raya kajian tempatan ni, kajian tempatan. Hak tunggu tentang awal dah dulu. Habis. Kau kajian tempatan buat pemilihan, habis. Bandar besar Perak ni Cina belaka. Ada Melayu. Bayangkan tuan-tuan, hak DAP tanding di Perak ni, semua kursi dia bertanding, semua dia menang. Tak ada dia lah. 18 kursi dia bertanding, menang belaka 18 kursi. Yalah sebab 18 tu memang dia bertanding Pak Cina lah. Takkan dia bertanding Pak Melayu pula. Bodoh lah dia kan. Dan kita pun nak lawan tempat dia sebab Cina belaka. Menang belaka. Sebaiklah Perak ni dipelihara oleh Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak. Undang-Undang Tubuh kata Menteri Besar mestilah orang Melayu beragama Islam. Tu boleh nyamakan kita. Tapi ada secarah dulu tuan-tuan, DAP buat demonstrasi nak jadi MB. Kau ingat dulu masa almarhum Sultan Derih dulu. Kali ni banyak lawyer-lawyer dia tahu dah. Dok layak. Walaupun DAP dia kursi paling banyak, 18 kursi, dok layak jadi Menteri Besar sebab Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri kata nak jadi Menteri Besar mestilah orang Melayu beragama Islam. Cina masuk Islam dulu layak. India agama Islam dulu layak. Dia mesti Melayu beragama Islam. Itu sikit yang boleh menyelamatkan kita ni. Bila lagu tu, baru ni pilihan raya, dia lantik pula Melayu tanding atas tiket DAP pula.
Datuk Dr. Aziz Bari. Siapa duk kenal dia? Pakar perlembagaan. Tanding di tebing tinggi dekat Ipoh Timur, dekat dengan kawasan Amba lah. Amba Ipoh Barat, dia Ipoh Timur. Aziz Bari bertanding. Dr. Aziz Bari bertanding, tiket DAP di tebing tinggi, menang. Itu sebelum ni memang kursi DAP. Bila persembahan semula, Melayu tu jadi 50% ataupun 4 pertanding juga situ. Kok Melayu semua satu, dok menang Aziz Bari atas tiket DAP. Jadi bila nak pemilih menti besar, DAP pun cadang nama. Sebab dia kursi paling banyak, cadang. Dia tahu Cina tak boleh. Dr. Aziz Bari Melayu agama Islam, boh nama dia, tok jadi menti besar. Yang PAN pun boh PAN. Tapi kuasa nak milih menti besar, kuasa sultan. Mecat tak ada kuasa, milih tu kuasa dia. Dulu pecat tu duk tu. Milih kuasa dia. Pergi DAP Aziz Bari. Boleh kata Aziz Bari bukan orang Perak, orang Selangor. Kalau hantar nama Niza dulu lah, menti besar, bekas menti besar. Niza rekod banyak bantu Cina je. Tak nak Niza, tak nak. Track record dia buruk. Rekod Cina tak. Baiklah Peja sekarang ni. Peja pun sebab dia boleh bawa 2 orang ni. Oleh kerana jasa dia boleh 2 ni untuk kerajaan. Jadi Sultan berkenan dia untuk jadi menti besar. Tapi masalahnya menti besar ada ni, dia tak tahu, dia tertekan. Dia seorang ni. Bersatu menang dia seorang ni. Dia ditang, dia AP tekan dia apa ni, Niza pun tekan dia, PAN pun tekan dia tertekan. Dia seorang. Udahlah seorang menang 39 undi, majoriti dia 39 Perak apa pelik belaka. Jadi mesti besar. Jadi tertekan. Dia pun panggil PJ kita, bantai DAP dalam dewan apa semua ni, kata bantai. Dia tak mampu. Jadi UMNO cuba pujuk dia lah. UMNO cuba pujuk dia, mari kita ni masuk sini. Kata UMNO, kalau dia pergi ke sini, yang 2 tu ikut dia, PAS sokong bentuk kerajaan. Tapi UMNO janji kalau mu pergi sini, kami akan kekal mu jadi MB juga. Jadi Perak dia tak stabil dengan kerajaan dia. Seorang lompat habis. Tak stabil. Ni keadaan yang berlaku dalam Perak ni. Dia tak stabil juga. Termasuk yang pusat pun tak stabil. Tu sebab kita hari ni nak kita kena memahami suasana politik dalam negara kita hari ni. Tu yang kita hari ini kena memahami tentang apa dia sawab dasar kita.